Lalu apa yang berlaku kepada roh yang jahat pula? Jadi bila mana Allah kata kepada Malakul Maut, wahai Malakul Maut, pergi ambil roh mereka, pergi ambil roh si fulan bin si fulan. Maka ketika itulah Malakul Maut akan turun bersama dengan Malaikat Azab. Yang mana Malaikat Azab akan bawa satu kain kafan dan satu wangian yang sangat busuk daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana sampai dekat bumi Malaikat Maut, dan bila mana sampai dekat si fulan bin si fulan, ketika itulah Allah akan memperlihatkan manusia akan wajah Malakul Maut. Andai kata yang melihat itu adalah orang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan melihat wajah Malakul Maut dengan sangat bengis, dengan sangat garang, yang menyebabkan roh yang tidak mau keluar daripada jasad dia. Sakit takutnya melihat wajah Malakul Maut menyebabkan roh tadi tak mau keluar daripada jasad tu, yang menyebabkan Malakul Maut terpaksa rentap roh tadi keluar. Dan bila mana roh tadi dah pun keluar, ketika itulah dipakaikan satu kain dan diberi wangi yang sangat busuk daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibawa ke langit, dibawa ke langit juga. Lalu bila mana sampai dekat langit pertama, marah malaikat penjaga langit pertama kepada roh yang jahat tadi. Kamu tak layak berada dekat sini. Kamu orang tidak beriman kepada Allah, maka kamu tak layak berada dekat sini. Maka diambil roh yang jahat tadi, maka dicampak dekat bumi. Maka ketika itu jugalah dimasukkan ke dalam jasadnya. Dan bila mana sampai malaikat Munkar dan Nakir kepada mereka, orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika itulah mereka akan ditanyakan soalan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kata Nabi SAW, andai kata datangnya malaikat Munkar dan Nakir, matanya kebiru-biruan, andai kata dia bercakap, andai kata dia berkata-kata, akan keluar api daripada mulut dia. Dan bila mana dia bercakap, akan bunyi guruh yang sangat kuat seolah-olah. Dan dekat tangan Munkar dan Nakir ada satu penukul daripada besi. Andai kata Nabi, penukul besi itu yang dibawa oleh Munkar dan Nakir tadi diletakkan satu bukit di atas satu gunung yang sangat besar, sungguh gunung itu akan hancur. Gunung itu akan hancur disebabkan beratnya penukul yang dibawa oleh Munkar dan Nakir. Lalu bagaimana dengan badan kita yang 4 kerat ni? Sebab apa setiap kali ditanyakan soalan pasti tidak boleh nak jawab. Kata Nabi, bila mana ditanyakan soalan oleh malaikat Munkar dan Nakir, tanya kepada orang tidak beriman kepada Allah, seolah-olah mulut mereka dikunci sehinggalah mereka mengatakan tak boleh nak berkata-kata, tak boleh nak jawab, sampaikan mereka terpaksa kata terkunci mulut mereka daripada menjawab soalan daripada Munkar dan Nakir. Setiap kali soalan tak dapat jawab, sekali itulah akan dipukul. Setiap satu soalan tak dapat jawab, setiap kali itulah akan dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan ada riwayat mengatakan malaikat Munkar dan Nakir akan tanya kepada orang tidak beriman kepada Allah selama 1 minggu. Ada juga pandangan mengatakan sebulan. Cuma wallahu alam selama mana. Ketika itu jugalah mereka dalam keadaan penyesalan, kerana dekat dunia dulu mereka tinggal solat, mereka tinggal puasa, tak tutup aurat dan sebagainya. Penyesalan dalam diri mereka. Kerana kita ada satu kisah yang mana Nabi ceritakan dalam kitab Riyadhus Salihin. Satu hari Nabi kata ada seorang lelaki daripada bangsa Israel, yang mana lelaki ini telah pun membunuh seramai 99 orang. Membunuh 99 orang yang tidak berdosa, dia bunuh macam tu sahaja. Lalu pada hari itu dia rasa nak bertaubat kepada Allah, dia insaf di atas perbuatan dia. Maka dia pergilah mencari seorang yang boleh tunjuk jalan kepada dia. Maka dia dapati adalah seorang yang boleh bantu dia. Dia adalah ahlul ibadah. Orang yang buat ibadah kepada Allah sahaja dalam keadaan tidak ada ilmu, beramal tapi tidak ada ilmu, solat tapi tidak ada ilmu, berzikir tapi tidak ada ilmu, malas nak upgrade diri, malas nak mencari guru. Maka lelaki tadi pergilah jumpa ahlul ibadah tadi. Maka bila mana diceritakan kepada ahlul ibadah tadi yang aku telah buat dosa sekian-sekian, telah membunuh 99 orang, maka kata ahli ibadah tadi, wahai pemuda, kamu tak layak bertaubat kepada Allah disebabkan kamu telah membunuh 99 orang yang tidak berdosa. Kamu telah membuatkan ramai orang menangis. Kamu telah membuatkan ramai orang kesedihan di atas kematian ahli keluarga mereka disebabkan kamu telah membunuh seramai 99 orang. Maka hari ini kamu tak layak bertaubat kepada Allah. Ketika itu jugalah pemuda tadi marah dengan ahli ibadah tadi, menyebabkan pemuda tadi bunuh ahli ibadah tadi. Maka pemuda tadi pergilah cari guru yang lain, dan dia dapati ada seorang lagi guru yang boleh bantu dia. Maka bila mana sampai dekat guru tadi adalah guru yang alim, guru yang soleh. Ceritakan kepada guru tadi, wahai guru sekian-sekian, aku telah buat dosa dan aku telah membunuh seramai 100 orang. Dan kata guru tadi, wahai pemuda,
Apa yang menyebabkan kamu, apa yang menghalang kamu daripada kamu bertaubat kepada Allah? Tidak ada yang menghalang kamu, wahai pemuda. Dekat mana kamu tinggal? Maka diceritalah sekian-sekian tempat dia. Dan ketika itulah kata Ahlus Soleh tadi, dan ketika itulah kata Syekh tadi yang soleh tadi, tempat kamu tinggal sekarang adalah tempat kemungkaran. Ramai dan kalangan mereka yang dimurkai oleh Allah bermain judi, minum arak, tak solat, tak tutup aurat. Maka keluarlah daripada tempat yang dimurkai oleh Allah. Pergilah ke satu tempat yang mana tempat itu penuh dengan orang beriman kepada Allah. Segeralah pindah. Maka lelaki tadi ikut sarana daripada Syekh tadi. Dia packing barang apa sebagainya. Dia keluar daripada rumah dia. Dia keluar daripada kampung dia. Dia meninggal ke tempat yang penuh dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan dia itu, Allah takdirkan lelaki tadi meninggal. Bila mana meninggal lelaki tadi, maka turun terus dua tim daripada langit. Tim pertama adalah malaikat rahmat dan tim kedua adalah malaikat azab. Saling berebut di antara satu sama lain, siapakah yang akan mengambil ruh lelaki tadi. Kata malaikat rahmat, akulah yang layak mengambil ruh ini, disebabkan ruh ini dalam perjalanan nak bertaubat kepada Allah. Kata malaikat rahmat, tidak, kamu tak layak, yang layaknya aku. Kerana lelaki ini, kerana ruh ini tidak pernah berbuat satu kebaikan walaupun sekali, maka akulah selayaknya mengambil ruh ini. Ingat, bila mana ruh kita diambil oleh malaikat azab, sungguh tempat kita di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata roh kita diambil oleh malaikat rahmat, insya-Allah roh ataupun kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah bila mana berebut di antara satu sama lain malaikat rahmat dengan malaikat azab, Allah datangkan seorang lagi malaikat untuk menjadi juri. Yang mana kata juri tadi, mana malaikat yang ketiga tadi kata, kamu pergi ukur jarak di antara tempat dia meninggal, tempat dia mati, dengan tempat yang dia tinggalkan, dengan tempat yang dia akan tuju, tempat kebaikan lah. Andai kata di antara salah satu tempat ada tempat yang paling dekat, contoh tempat kebaikan yang paling dekat, maka malaikat rahmat akan bawa. Andai kata tempat yang dia tinggalkan sangat dekat, maka malaikat azab akan bawa dia. Bila mana diukur jarak satu jengkal sahaja, dekat satu jengkal sahaja, yang lebih dekat adalah tempat yang akan dituju, tempat dengan penuh kebaikan. Ketika itulah malaikat rahmat akan bawa dia. Jadi itu di antara kisah kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana manusia daripada alam dunia pergi ke alam ruh. Bagaimana persiapan manusia daripada alam dunia pergi ke alam ruh. Jadi moga dengan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda dan anda boleh belajar sesuatu. Dan andai kata anda belajar sesuatu daripada video saya pada kali ini, anda kongsikan kepada orang lain, biar orang lain boleh belajar sama, orang lain pun boleh tahu sama berkaitan dengan alam barzakh. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.